Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi ini Muhammad Ali Hakim bin Razulaili wa raqam masfufati BIB 2101 wa ana min al-Jami'atul Islamiyah bi wilayati Pahang, Sultan Ahmad Shah. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Islam Pahang, Sultan Ahmad Shah di Kuantan. Wa mudarrisi fi hadzal dars Ustaz Amiruddin, dan ustaz saya iaitu lecturer saya di dalam subjek ini ialah Ustaz Amiruddin. Okey. Baik. Pertama sekali saya akan terangkan tentang al-kalam. Ma huwa al-kalam? Al-kalam huwa qaulun yatarakkab min kalimataini atau akthar litakwin ma'na wadih, iaitu merupakan satu kata-kata yang terdiri daripada dua patah perkataan ataupun kita panggil dua kalimah ataupun lebih untuk menjadikan suatu ayat itu adalah ayat yang sempurna. Sebagai contoh, qala Hamidun, Hamid telah berkata-kata, merupakan ayat yang ringkas tetapi lengkap. Seterusnya saya akan menerangkan tentang al-kalimah. Apa itu kalimah? Ma hiyal kalimah? Al-kalimah hiya lafdhun yadullu ala syai' muayyan wa laysa laha ma'na muktamilan tamaman. Iaitu secara ringkasnya, al-kalimah ini adalah perkataan, satu perkataan yang di mana hanya bersendiri sahaja dan bukan merupakan satu ayat yang lengkap, kerana satu saja. Sebagai contoh, pen, qalam, dah tu je. Okay, dan dia ada tiga jenis di dalamnya, iaitu pertama ialah al-ism, al-ismu, iaitu kata nama. Sebagai contoh, pen ini, al-qalam. Okay, seterusnya al-fa'lu, iaitu kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga jenis. Yang pertama ialah fa'lul madhi, iaitu past tense yang telah berlaku, kata kerja yang telah berlaku. Yang kedua ialah fa'lul mudhari', iaitu perkara yang tengah berlaku sekarang ataupun akan datang. Yang ketiga ialah fa'lul amri, iaitu kata perintah, seperti hai kau pergi ke sana, sebagai contohnya idhab, pergi ke sana. Okay, dan yang ketiga ialah harf. Harf itu ialah kata sendi. Sebagai contoh, huruful jari, huruf-huruf sendi, seperti contoh ala, di atas, berada di atas, al-qalamu alal botol ni kan. Kiranya ala itu adalah kata sendi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang al-ism. Okey, apa tanda-tanda al-ism? Apa tanda-tanda kata nama di dalam bahasa Arab? Tanda-tanda untuk kata nama dalam bahasa Arab ini, dia mempunyai tanda-tanda, dan sekiranya tanda-tanda itu berdekatan dengannya dan selepas itu adalah perkataannya, maka itu adalah kata nama. Sebagai contoh, selain daripada huruful jar yang saya sebutkan tadi, ialah tanwin. Rajulan, rajulin, rajulun, itu adalah kata nama jika berbunyi begitu. Seterusnya ialah nida. Nida ini adalah kata panggilan, seperti contoh ya Ibrahim. Ibrahim itu adalah kata nama. Okay, seterusnya ialah alif lam at-ta'rif. Sebagai contoh, al-qalam ini ada al, selepas al ini ada qalam, makanya ini adalah kata nama. Dan berikutnya isnad, jamak, kata keadaan, tasghir, na', sifat. Okey, itu saja untuk bahagian ism, untuk bahagian kata nama. Seterusnya saya akan pergi kepada al-mu'rab. Apa itu al-mu'rab? Al-mu'rab ini adalah ma yataghayyar akhirul kalimah bi taghayyuril awamil allati tasbiquhu fayakun akhiruha marfu', mansub, majrur atau majzum. Secara ringkasnya adalah perkataan yang di mana bergantung kepada situasi, hurufnya ataupun barisnya yang di belakang boleh berubah, sama ada kepada marfu'. Secara umumnya marfu' ini adalah baris depan, ataupun mansub secara umumnya baris atas, majrur secara umumnya baris bawah,
dan majzum, iaitu mematikan baris. Okey. Dan terdapat kata kerja yang merupakan mu'rab, iaitu mudhari'. Okey. Seterusnya, yang akhir sekali saya akan terangkan pasal al-mabni. Apa itu al-mabni? Ma yulzamu akhiruhu halah wahidah fala yataghayyar. Ringkasnya di sini, perkataan itu tidak boleh diubah. Akhir kalimahnya, termasuk selain daripada akhir kalimahnya, barisnya pun tidak boleh diubah. Okey. Dia ada 4 tanda-tanda. 4 tanda-tanda ataupun kita panggil anwa'ul bina. Yang pertama ialah kasrah. Sebagai contoh, haula'i tak boleh jadi haula'u, tak boleh. Haula'a pun tak boleh. Dia kekal. Bukan seperti mu'rab. Mu'rab sebagai contoh, huwa yaktubu. Huwa yaktubu, pada mulanya baris depan. Sekiranya kita meletakkan an di depannya, ay yaktub, maknanya di situ dia jadi ay yaktuba. Dia fleksibel. Dia ada benda yang boleh ditukar mengikut syarat-syarat yang tertentu. Okay, seterusnya, selain daripada kasrah, ialah fathah. Fathah itu baris atas, iaitu aina, na, baris atas. Tak boleh jadi ainu, aini, tak boleh. Zahaba, zahabi, zahabu, tak boleh, tetap zahaba. Okay, seterusnya ialah dhammah. Seterusnya ialah dhammah, baris depan. Maafkan saya. Seterusnya ialah dhammah. Sebagai contoh, haitsu. Tak boleh jadi haitsu ataupun haitha. Okey, seterusnya ialah sukun, iaitu qul ataupun izhab. Sukun itu kebiasaannya adalah fa'lul amri, iaitu kata suruhan. Qul, dia tak boleh jadi qulli. Qullu, tak boleh. Tapi bergantung pada situasinya lah. Qul, katakanlah, ataupun idhab, maknanya baris di belakangnya harus disukunkan ataupun dimatikan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.